Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang hasil kajian kami berkaitan dengan pemantapan kesepaduan nasional dalam kalangan masyarakat yang berumur 18 sehingga 24 tahun. Kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional yang terdiri daripada dua patah perkataan, iaitu kesepaduan dan nasional. Kesepaduan boleh merujuk kepada unsur-unsur atau komponen-komponen berbeza yang boleh bekerjasama secara harmoni atau seiring padu. Nasional pula boleh membawa maksud perihal atau perkara yang berkaitan dengan bangsa atau negara. Manakala apabila disatukan, kesepaduan nasional boleh ditaktifkan sebagai sebuah usaha yang bertujuan untuk mencapai persefahaman, kesatuan, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat di suatu negara, terutamanya bagi sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa, budaya dan agama yang berbeza. Antara masalah yang dapat dikesan dalam usaha mencapai kesepaduan nasional adalah kurang pemahaman dan penghayatan terhadap perlembagaan persekutuan dan rukun negara, kerana dua perkara ini menjadi tunjang utama kesepaduan nasional. Ini boleh terjadi kerana kurangnya pendedahan ketika di awal peringkat umur, sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. Masyarakat pada hari ini, terutamanya peringkat remaja, semakin hari semakin tidak mengendahkan lagi tanggungjawab yang patut dilaksanakan untuk mencapai kesepaduan nasional, seperti bergaul dengan kaum yang berbeza dengannya. Kebanyakan mereka seolah-olah tidak kisah langsung terhadap kepentingan menjaga hubungan antara sesama kaum. Apabila kesepaduan nasional tidak diberikan perhatian yang sewajarnya, maka kesepaduan nasional juga tidak dapat dicapai dengan baik. Jika masalah ini berterusan, maka divisi sosial juga tidak dapat diselesaikan. Sebagai contoh, tidak mustahil rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 akan berulang kembali. Persoalan yang akan kita bincangkan ialah apakah masyarakat pada hari ini, terutamanya remaja, menghayati tentang konsep kesepaduan nasional, dan yang kedua, apakah cara untuk meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap kesepaduan nasional. Objektif kajian kami ialah menerangkan maksud kesepaduan nasional secara lebih jelas dan tepat. Selain itu, kajian ini juga berobjektif untuk mengkaji tahap pengetahuan masyarakat yang berumur 18 sehingga 24 tahun berkaitan kesepaduan nasional. Dan objektif kami yang terakhir ialah untuk mengkaji cara untuk mencapai kesepaduan nasional dalam kalangan masyarakat yang berumur 18 sehingga 24 tahun. Seterusnya kita bergerak ke data demografi responden, di mana terdapat 30 orang responden telah menjawab soal selidik kami. Kami telah membahagikan data ini berdasarkan dua jenis, iaitu berdasarkan jantina dan berdasarkan umur. Daripada 30 orang responden, sebanyak 20 responden lelaki yang bersamaan dengan 67% dan 10 responden perempuan bersamaan dengan 33% telah menjawab kami punya soalan selidik. Seterusnya kita bergerak kepada demografi responden berdasarkan umur, di mana di antara 18 hingga 20 tahun terdapat 17 orang yang bersamaan dengan 57% telah menjawab responden kami. Bilangan responden yang berumur di antara 21 hingga 23 tahun iaitu seramai 11 orang bersamaan dengan 37%, dan seterusnya responden yang berumur di antara 24 hingga 25 tahun seramai 2 orang bersamaan dengan 6%. Seterusnya, kami akan menceritakan hasil dapatan kajian kami, iaitu tahap kefahaman pelajar terhadap kesepaduan nasional. Berdasarkan soalan pertama, sebanyak 17 orang pelajar bersamaan 56.7% sangat setuju, manakala 13 orang pelajar bersamaan 43.3% setuju dengan soalan tersebut. Berdasarkan soalan yang kedua, terdapat 15 orang pelajar bersamaan 50% sangat setuju, manakala 13 orang pelajar bersamaan 43.3% setuju, dan satu orang bersamaan 3.3% kurang setuju dan tidak setuju dengan soalan ini. Soalan yang ketiga, terdapat 22 orang pelajar
bersamaan 73.3% sangat setuju. Manakala 7 orang pelajar bersamaan 23.3% setuju dan 1 orang bersamaan 3.3 orang bersetuju dengan soalan ini. Okey, seterusnya berdasarkan soalan keempat, terdapat 22 orang bersamaan 73.3% sangat setuju. Manakala terdapat 8 orang bersamaan 26.7 setuju dengan soalan berikut. Okey, berdasarkan soalan yang terakhir, terdapat 19 orang bersamaan 63.3% sangat setuju. Manakala 11 orang bersamaan 36.7% setuju dengan soalan terakhir tersebut. Seterusnya, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk mencapai kesepaduan nasional dalam kalangan masyarakat. Hasil kajian kami terhadap masyarakat yang berumur 18 hingga 25 tahun, rata-rata mereka bersetuju dengan cara ini untuk mencapai kesepaduan nasional. Untuk soalan 6, majoriti 56.7% ataupun 17 orang sangat bersetuju bahawa negara yang pemilihan bibilan kaum sangat memerlukan usaha-usaha yang banyak untuk membina perpaduan kaum bagi mencapai kesepaduan nasional, manakala selebihnya hanya bersetuju. Untuk soalan 7, majoriti 56.7% ataupun 17 orang sangat bersetuju bahawa aktiviti gotong royong ataupun sukan di peringkat kawasan kampung dapat membina kesepaduan nasional yang lebih kukuh, manakala selebihnya hanya bersetuju dan hanya 1 orang yang tidak bersetuju dengan cara ini. Untuk soalan 8 pula, hanya 3.3% ataupun 1 orang yang tidak bersetuju bahawa kesepaduan nasional dapat dicerminkan melalui integrasi seperti negeri-negeri yang bernaung di bawah persekutuan dan membentuk satu pasukan Malaysia yang sedia sentiasa memelihara kedaulatan, keamanan dan kedaulatan negara, manakala selebihnya bersetuju dengan cara ini. Untuk soalan 9, sebanyak 66.7% bersamaan 20 orang sangat bersetuju bahawa untuk mencapai kesepaduan nasional melibatkan komitmen bersama untuk memahami, menghormati dan bekerjasama dengan perbezaan antara individu dan kelompok. Manakala selebihnya 30% bersamaan 9 orang hanya bersetuju dan 3.3% bersamaan 1 orang sahaja daripada jumlah responden yang tidak bersetuju. Okey, seterusnya untuk soalan yang ke-10, majoriti 50% bersamaan 15 orang sangat bersetuju, manakala 43.3% bersamaan 13 orang yang bersetuju dan hanya 6.7% bersamaan 2 orang daripada jumlah responden yang kurang bersetuju bahawa untuk langkah-langkah mencapai kesepaduan nasional adalah seperti mengajukan majlis rumah terbuka, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian, melaksanakan sekolah wawasan dan mengadakan program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara, yakni PLKN. Seterusnya adalah perbincangan isu tentang kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional merupakan penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza lalu menjadi satu entiti fizikal. Penyatuan ini lebih merupakan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Kesepaduan nasional amat penting untuk mewujudkan masyarakat yang dinamik. Masyarakat dinamik akan mewujudkan kelompok petani tradisional kepada petani komersial industri, golongan miskin kepada golongan menengah dan masyarakat kampung kepada warga kosmopolitan. Hasil daripada kajian kami, skor min tahap penghayatan kesepaduan nasional sebanyak 6.0 menunjukkan tahap penghayatan kalangan remaja terhadap kesepaduan nasional adalah skala yang baik. Majoriti responden mempunyai sifat toleransi terhadap seluruh kaum dalam menghayati kesepaduan nasional. Hal ini kerana ia dapat menjadikan keadaan yang akan menjadi amat stabil, makmur dan sejahtera. Majoriti daripada responden bersetuju dalam memupuk pengetahuan tentang tolak ansur dan toleransi antara sesama kaum dapat meningkatkan penghayatan kesepaduan nasional. Oleh hal demikian, daripada segi kemajukan, bangsa akan mewujud pelbagai etnik dan budaya yang mengutamakan perpaduan dan kemajuan negara. Selain itu, kebanyakan daripada responden juga bersetuju bahawa kestabilan politik dan sistem pemerintahan mampu untuk memberi kesepaduan nasional dalam sesebuah negara selaras. Selain itu juga, penerapan sikap-sikap berkomitmen bersama untuk memahami
dan menghormati antara individu dan kelompok. Hal ini mampu memberi kesan yang positif kepada negara. Sepanjang tempoh kami menjalankan tugasan ini, apa yang dapat kami perolehi adalah salah satunya seperti dapat memupuk semangat kerjasama dan saling bantu-membantu antara ahli kumpulan, kerana ini dapat menjimatkan masa, tenaga serta memudahkan tugasan kami. Selain itu, kami juga mendapati bahawa kepentingan mengurus masa dan pembahagian tugas ini amatlah penting untuk memastikan tugasan yang diberikan ini dapat disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh itu, kami juga mempelajari bahawa pentingnya pemantapan kesepaduan nasional ini dalam kalangan belia dalam membentuk Malaysia sejahtera dan juga memupuk semangat patriotik. Hal ini kerana ia dapat melahirkan satu komuniti yang positif, saling memahami antara satu sama lain, yang mana merupakan perkara yang sangat penting dalam usaha mengekalkan keharmonian negara dan semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Sebagai pelajar universiti, peranan kami terhadap pemantapan kesepaduan nasional dalam kalangan belia dapat diterapkan melalui penganjuran program yang berkaitan kesepaduan nasional seperti program kebudayaan yang melibatkan semua kaum dengan pelajar sekolah, terutamanya di sekolah menengah. Kerana kemerosatan perpaduan kebanyakan yang berpunca di sekolah menengah, kerana sekolah vernakular hanya wujud di peringkat sekolah rendah sahaja, seperti mana dinyatakan di dalam artikel oleh Nizam Yatim 2020. Oleh itu, pemantapan kesepaduan nasional amatlah penting untuk mengukuhkan jati diri para belia agar ia dapat dihayati dengan sebenar-benarnya tanpa mengira bangsa dan agama. Sebagai pelajar dalam bidang bahasa, pemantapan kesepaduan nasional dalam kalangan belia dapat diterapkan dengan mempelajari pelbagai bahasa daripada pelbagai bangsa. Ia juga dapat dilaksanakan dengan mengembalikan kempen Bahasa Jiwa Bangsa dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Menurut Adnan Ayub 2012, nilai bahasa Melayu muncul sebagai faktor yang mendominasi dan menggerakkan landasan yang kukuh terhadap pembentukan perpaduan masyarakat majmuk sejak kemerdekaan. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa bahasa mampu menyatu padukan bangsa. Oleh itu, adalah amat penting untuk golongan belia memartabatkan bahasa sebagai tujuan untuk mengukuh dan memantapkan kesepaduan nasional.